Bismillahirrahmanirrahim ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ Muzakarah oleh Mari Perhubung Rahim di pagi limu-limu ni, tak lain tak bukan semua orang nak kesenangan belaka, tak say kesusahan, tak say berjumpa dengan musibah-musibah dan bala-bala. Lalu tu sedang mengajar mati sekiranya semua pakat nak duduk senang belaka. Lalu tu di hari ni dah kita mai suluh tengok setahun ke setahun saat itu demi seminit ke seminit naik kepada sejam, 2 jam, 3 jam, tengah sampai sehari, tiap-tiap hari, seminggu, lepas minggu, bulan, lepas bulan, tahun, lepas tahun, berjumpa tahun, sehingga sampai maut kita itu, kematian kita saat itu. Begitulah bersilih-silih berganti daripada satu kaum ke satu kaum, satu abad ke satu abad, satu masa ke satu masa. Kita adakah kita nilai ataupun kita suka tengok, adakah kira bercara dalam diri kita sendiri hidup perharian kita. Itulah. Marilah kita sama-sama kita renungkan yang mana tahun baru yang telah lepas kita dah. Satu Muharram lepas kita. Ini tahun baru Masihi dah. Ataupun tahun baru yang baru berlepas ni dah. Dan hari ni hari 1 hari bulan Makarakum 2563 dah ni. Naik 2563 dah, tua lagi dah setahun. Dan bersamaan dengan 5 hari bulan Jamadil Awal. Tak berapa lama nak sambut bulan Ramadan nak kita. Cumanya kita mestilah ada persediaan. Apa dia persediaan? Iaitu amalan-amalan yang baik. Buat hotel suruh, tinggal hotel larang. Buat pekerjaan yang diredai oleh Allah SWT. Dan menjauhkan yang tidak redai oleh Allah SWT. Begitulah sedap mengajar mati sekiranya. Itu mengikut nasib masing-masing, mengikut keadaan suasana. Iaitu kita kena bersakut paut dengan dunia. Dunia mana kata kita bersakut paut dengan masyarakat ramai. Hari ini kita nak mula mukadimah berkenaan dengan pangkal pertama, iaitu sejarah Islam. Sejarah Islam. Ini sejarah Islam ni sejarah mana? Artinya kita ambil fahaman kata arti tarikh sejarah menurut bahasa ialah ketentuan masanya. Dan artinya menurut istilah pengertian yang terpakai di dalam kitab ilmu pengetahuan. Ialah keterangan yang menerangkan hal ihwal umat manusia. Ni tarikh deh. Dan segala sesuatu yang berlaku di dalam perjalanan hidup pada masa yang telah lalu ataupun pada masa ini. Ialah tepat pengambilan tarikh. Tarikh Islam tepat pengambilan tarikh adalah 3, iaitu 1 peringatan yang tertulis, yang 2 peringatan dari keturunan. Mana? Silasiyah panggil. Dan yang ketiga, peringatan yang didapati daripada benar-benar ataupun kesan-kesan zaman-zaman perbekala. Zaman yang telah lepas dah. Ni arti tarikh ataupun perwatisat. Hari ni kita nak tahu berkenaan dengan perwatisat Islam ataupun tarikh Islam. Perwatisat Islam nan tipaiจากมีอยู่3ประการด้วยกันอันดับแรกก็คือ peringatan yang tertulis ความจำที่
Lailak Aksonที่ได้เขียนด้วยลายลักษณ์อักษรและที่มาของประวัติศาสตร์อีกอย่างสองperingatan dari keturunan คือประวัติศาสตร์จากตระกูลนะครับจากตระกูลyang ketiga anti-sam peringatan yang didapati dari benda-benda ataupun kisah-kisah zaman purbakala ประวัติศาสตร์จากสิ่งก่อสร้างทั้งหมดนะครับแล้วก็จากบรรดาสิ่งแวดล้อมที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์มีอยู่3แห่งด้วยกัน Yang pertama peringatan yang tertulis itu ialah seperti kitab-kitab agama, buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku sejarah dan buku-buku yang mengandungi peraturan ataupun undang-undang ataupun catik teh. Itu dah. Keputusan dari suatu pemerintahan ataupun dari pengadilan negeri dan buku-buku pendidikan dan lagi kebudayaan serta serta daftar ataupun naskah panggil perjanjian lama dan sebagainya. Ini sebagai peringatan yang tertulis. Yang kedua peringatan daripada keturunan. Peringatan daripada keturunan. Peringatan daripada keturunan iaitu sila-silah. Sila-silah. Keturunan ni sila-silah berganti ya panggil. Selepas daripada satu keturunan ke satu keturunan sana itu sila-silah ya panggil. Baca tak kena pagi-pagi ke mama. Tak ada makan orang tinggi lagi ni pagi ni. Tak apalah. Hari ni ayah mak sekali dek nan kita mari duk pakak mari pakai kira di pagi-pagi tidak ada hari cuti ayah mak ni selama mana ni semua ni dikerjakan oleh Allah SWT. Ayah mak tak tahu kata mari nak duk berkecek dalam radio sini 2 jam sehari. Lepas nak berkecek pukul 4 dini hari, siapa dia nak dengar dini hari. Tetapi banyak peminat-peminat kita alhamdulillah pakak usaha, pakak royak cuek-cuek. Dengar weh dekat ayah mak weh boleh mikir. Banyak tu ya anak ya. Boleh mikir dan boleh beramal. Lepas tu kita nak cuek tiap-tiap ilmu. Ni hari ni kita nak cuek cara-cara hatareh tu apa dia. Iaitu perwatisat. Mari daripada mana tarikh-tarikh ni. Iaitu mari 2-3 perkara. Peringatan yang tertulis. Peringatan daripada keturunan ialah silih-silih dia panggil. Berganti. Dan yang ketiga peringatan yang didapati daripada benda-benda. Ataupun keseh-keseh zaman purbakala. Seperti mana kita pergi tempat bukit buka di gunung Amatoko ni, ada berbagai-bagai gunung tanda dan mau hidup dalam gunung dalam gua. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi, satu kabilah satu satu tarikh. Hidup berkata-kata tahun duduk dalam gua. Lepas tu mari Tuhawi tubik keluar mari daripada gua sana itu jadi hal lain dah. Jadi masa ke semasa sanitariah sana itu jadi ke tanah ada iaitu hak kita dengan dalil-dalilnya ayat suci Al-Quranul Karim dan peringatan daripada keturunan gitu dah. Peringatan keturunan ialah silih-silih itu ialah seperti hikayat-hikayat
ataupun riwayat-riwayat daripada orang tua kepada orang yang kemudian. Seperti ayah mak ni orang tua, mau hidup royak orang yang baru pula dah. Lepas pada ayah mak dia pula tak tahu mai royak. Kata satu hari kita akan meninggal dunia. Nak tinggal dunia bila, wallahu alam. Ini hak Allah SWT, buku kematian. Manusia tak sempat nak tahu nak mati bila, mati di mana, duduk di mana. Cumanya kita ni sebagai agak-agak peh saja. Seperti mana dulu itu kita tu mari mengaji untuk nak kelik, nak pergi batu-membatu, nak membina masyarakat di kampung halaman kita. Tapi mari mengaji sudah dah, tak boleh kelik. Acu kira mari ngaji puluh-puluh tahun sini. Kelik di rumah tu saling tukar saat ni tu berapa lapis mari dah. Ini nak ayat kata tarikh. Tarikh ni tepat mari saat itu dengan masanya apa ni silih-silih berganti. Nah ni cara-cara hal tarikh. Makna kata tarikh ataupun perwatisat. Lepas tu pegangnya belah mana? Dia tanda-tanda dan kesal-kesal dengan dalil-dalil. Sebagai yang ketiga, peringatan daripada benda-benda. Keturunan, peribahasa, apa ni, mana penuntun-penuntun dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, peringatan daripada benda-benda ataupun kesal-kesal zaman purbakala itu. Ialah seperti bekas-bekas ataupun kesal-kesal lama. Sebuah negara, kota-kota besar, kita boleh tengok seperti zaman dulu situ kota raja, sini kota raja. Lepas tu apabila orang yang telah maju mari sana itu, buat jadi persatuan. Tidak. Buat jadi satu negara yang besar. Dulu itu negeri kecil-kecil je. Pakak mereta kampung halaman, kampung tepat. Seperti mana tempat kita ni, dia panggil apa ni, nak sebut tak kena dah weh. Tak apalah, dia mau tahu dah. Peringatan daripada benda ataupun kesal-kesal zaman purbakala itu ialah seperti bekas-bekas ataupun kesal-kesal lama. Sebuah negara, kota-kota besar, mahligai, bitai-bitai dan bina-bina yang masyhur. Batu-batu yang bertulis. Tulis di batu seperti mana kita pergi di pacu, di mana tempat air terjun tu deh. Pergi tiap nam tok tinai. Ada setengah nama dulu dia tulis. Yang pun dia sekat panggil. Apa ni nak royak tak kena tu deh. Dia lukis di batu-batu sana itu. Tanah lama mana dah joboh dengan hari bulan posiak. Kita boleh kita tengok, orang zaman dulu mari ada alat dah weh. Boleh menulis, boleh apa ni? Panggil tepar batu-batu. Tu dah. Weh jadi kesel-kesel tanah kata orang dulu sana itu, mari berzeroh dan ada patung-patung, ada apa nah? Pantung deh. Apa ni? Ada dengan klon, ada dengan gapo cukup dekat dah. Dan lagi pula seperti mahligai, bintang dan bina-bina yang masyhur. Batu-batu yang bertulis. Tulis di batu, di kayu. Tidak. Yang terukir panggil. Lepas tu wang-wang duit pitih. Duit peninggalan di zaman dulu itu deh. Dan tangkat-tangkat alat-alat. Lepas tu apa ni, gelekak pe rumah deh. Gelekak pe rumah, perhiasannya dan lain-lain sebagainya. Seperti mana kota-kota raja zaman dulu. Tidak. Ada parit-parit, gali, kubu-kubu panggil. Tempat apa ni? Raja-raja dulu. Ialah permulaan tarikh telah menjadi kebiasaan bagi sekalian manusia dari segala bangsa
amat gemar memerhatikan kejadian-kejadian ataupun peristiwa yang besar-besar yang selalu pula melihat keadaan yang mengkagumkan lalu mereka mencatatkan kejadian-kejadian ataupun keadaan yang penting itu untuk menjadi dasar-dasar, jadi peringatan yang kekal sebagai permulaan tarikh. Manusia dari segala bangsa dan golongan selalu berkata bahawa hal ini terjadi pada masa sudah sudah tufan Nabi Nuh. Di masa sudah tufan Nabi Nuh, besar. Tufan ni orang Arab. Mujur ngaji juga sekolah Arab sikit-sikit. Tahu kata tufan tu mana kata besar Nabi Nuh. Ini sejarah. Ataupun pada masa kelahiran Nabi Isa. Ataupun pada masa selepasnya. Lepas tu berpindah kepada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan demikianlah selanjutnya. Ini kita ambil faham apa dia makna tarikh ataupun apa dia makna perwatisat. Itu dah. Tepat mari tu begitu cara. Dengan kesan-kesan, dengan dalil-dalil dulu-dulu itu. Ini sejarah. Perwatisat dia. Lepas tu kejadian yang besar di dalam dunia ni amat banyak didapati kejadian besar ataupun peristiwa yang hebat yang dapat digunakan sebagai tapak permulaan tarikh. Misalnya seperti peristiwa akad perang. Mana? Akad perang ke benua Yaman ke benua Yaman yang bernama Abrahah bin Ashram yang pada suatu masa dahulu pernah menaiki gajahnya yang besar dan marah menuju ke kota Mekah untuk merubuh Kaabah, untuk nak putus Kaabah. Ni Abrahah, ni sejarah Abrahah naik gajah besar zaman dulu, gajah besar, orang besar-besar belakang zaman dulu tu. Tidak. Dengan dalil-dalilnya ada. Untuk nak merubuhkan Kaabah, untuk nak khanak Kaabah, iaitu Baitullahil Haram. Tetapi sebelum maksudnya tercapai, jadi tak nak pergi mengenak Kaabah saat itu, akad tentera gajahnya telah mengalami kehancuran dan kebinasaan kerana peristiwa yang demikian itu amat hebat dalam sejarah. Maka oleh oleh bangsa Arab waktu itu terus dipandangnya suatu kejadian yang luar biasa yang patut sekali dicatat dan dijadikan tarikh. Jadi tarikh dah. Akan tetapi yang telah umumnya digunakan oleh manusia sampai ke masa ni ialah kejadian pada hari Nabi Isa dilahirkan dan pada masa Nabi Muhammad berpindah daripada Mekah ke Madinah. Maka hari kelahiran Nabi Isa dijadikan awal tahun miladi ataupun Masihi. Tarikh mula daripada Nabi Isa sana itu panggil kata Krit Sakarat. Itu mulai daripada tarikhnya ialah tahun miladi panggil. Miladiyah ataupun Masihi. Dan hari perpindahan Nabi Muhammad ke Madinah dijadikan awal tahun Hijriyah.
awal tahun hari kelahiran Nabi Isa dijadikan awal tahun miladiyah ataupun Masihi, iaitu tekuing kita tu mula panggil dengan nama Hijriyah dan Masihi panggil. Krit Sakarat. Itu dah. Ni patitin. Ni nak oyak kata tiap-tiap tahun san itu 365 hari setahun. Mengikut patitinnya ialah mari daripada hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nama dia miladiyah, iaitu Krit Sakarat. Lepas tu putus sakarat suku. Sekali lah putus sakarat dengan Krit Sakarat tu deh. Mari hak hak Islam deh, takwin Islam yang mana kata Hijriyah, iaitu permulaan perpindahan Nabi Muhammad ke Nabi Muhammad deh ke Madinah dijadikan awal tahun Hijriyah. Ini kita ambil faham bersama, kita kena tahu lebih kurang lah mengaji tarikh, mengaji puasan itu, supaya kita nak berkemahkan kedudukan kita, pendirian kita san itu, kita tahu sejarah Islam mari daripada mana. Itu dah. Dan bahagian tarikh manusia dan zamannya, para ulama ahli tarikh telah membagikan tarikh manusia atas dua bahagian. Satu, tarikh yang umum dan tarikh yang khusus. Tarikh yang umum itu ialah tarikh yang menerangkan hal ehwal umat manusia pada keseluruhannya. Dan tarikh khususi itu ialah tarikh yang menerangkan hal ehwal suatu ummah ataupun suatu bangsa, seperti umat Arab ataupun umat Melayu dan lain-lainnya, ataupun hal ehwal sebuah negeri seperti negeri Mekah, Madinah dan sebagainya, ataupun peri kehidupan seseorang yang berjasa kepada Islam, seperti tarikh khalifah ataupun tarikh imam-imam yang masyhur dan sebagainya. Dah. Adapun zaman tarikh menurut pembahagian ahlinya, ahli tarikh saat itu terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu zaman dahulu purbakala, zaman pertengahan, dan yang ketiga zaman sekarang ni. Satunya zaman dahulu purbakala itu, permulaannya ialah daripada zaman permulaan dunia sampai kepada kejatuhan kerajaan Rom sebelah barat pada tahun 476 tulis mim Masihi. Tahun Masihi. Tahun Krit Sakarat 476. Yang kedua, zaman pertengahan. Itu permulaan ialah dari zaman kejatuhan kerajaan Rom sebelah barat sampai kepada kejatuhan kerajaan Rom sebelah timur. Akibat peri penguasaan bangsa Turki ke atas kota Istanbul pada tahun 1453 Masihi bersama tahun 857 Hijriyah. Itu dah. Ini berkenaan dengan kita mari ambil faham apa dia tarikh, iaitu kesan-kesan dan tanda-tanda dalam peringatan dengan tulisan, lepas tu dengan cara keturunan, cara keturunan silih-silih mari dan peringatan didapati daripada benda-benda ataupun kesan-kesan zaman dulu. Seperti mana umuh-umuh zaman dulu. Kalau tempat kita ni masjid Teluk Maknok, itu dah. Ada dengan boleh demo kita tengok buat sejarah Teluk Maknok zaman dulu. Wak masjid sana tidak ada paku sikit apa.
Tidak. Zaman dulu tak ada paku. Buat apa ni, ambil masuk gitu ya. Pemasuk sudah saat itu, buat dengan kayu. Jadi paku ke panggil. Tidak. Ni sejarah-sejarah. Seperti mana sejarah Masjid Kisik. Dan sejarah lain-lain lagi lah. Kau balik Kelantan, kau balik mana ada sejarah-sejarah. Dulu semakin supaya kata sejarah semenanjung tanah Melayu, di mana, di antara mana. Hak ni ya sejarah panggil sejarah khususi pun ada. Sejarah khususi sana itu dulu itu negeri Melayu sekat mana, negeri ndung banyak mana deh. Lepas tu tukar takir lagi jadi negeri-negeri. Jadi negeri Malaysia. Negeri Melayu jadi Malaysia, Indonesia, Brunei, Darussalam. Itu dah. Lepas pada ni tak tahu nak pecah ke mana lagi ni. Ni lolo ni tahu cerak-cerak tempat kita ni ialah apa ni, mana? Ialah tempat kita lah ni jadi sejarah, jadi ASEAN lah. 10 negara jadi persatuan. Itu dah. Lepas tu ada orang panggil apa ni, menjadi hakim dunia tak hakim dunia dengan sejarah. Mengikut jadi sejarah. Sikit lagi sejarah hakim dunia duk mana tak tahu. Kerana dia ada bersilih-silih, hilai berganti. Manusia dia kena mikir semua. Zaman dulu itu seperti mana sejarah-sejarah khusus dia panggil. Dulu itu perahu besar, perahu apa ni, buat dengan kayu semua. Pahala ni buat dengan besi. Jadi kapal-kapal, kapal muak barang, kapal menambah, kapal apa. Kapal Titanic, tak Titanic lah ni ada. Lepas tu ada kapal besar lah ni, ada cukup dekat atas kapal tu. Dan mau nak serenok belah mana ada boleh tidur, ada apa siap, tempat serenok, tempat apa siap belakang. Ni dia ubah-ubah. Lepas tu kesan-kesan tu lah, apabila dengan kelamu sana itu jadi sejarah. Dia mau ambil buat sejarah apa penting-penting. Seperti mana tempat kita sana itu sejarah khusus dia panggil apa ni, di selatan Thai kita ni. Dan apa ni, sebagaimana suku Thai sama dengan Ayutthaya, ni perwatisat dia panggil. Lepas tu ada ubah khusus sana itu. Dan ni perwatisat dia panggil ASEAN. 10 negara jadi persatuan. Tidak. Lepas tu dia ada apa ni, unek-unek dia ada apa ni, pakatan dalam bekerjasama sana itu dengan pakatan untuk nak menjagakan kawasan di kawasan kita ni. Tidak. Dalam perniagaan pun baik, dalam keteguhan negara pun baik, dalam serai menyerah, jaga keselamatan, puan kong panggil. Cara keteguhan negara ASEAN. Dari tu pok kita sana itu kena pakat bekerjasama. Jangan duk balah. Jangan duk balah. Jangan duk berebut harta orang panggil. Tak usah berebut harta dah. Cumanya kita nak pakai guna harta tu nak balas mana tu ya. Tak usah berebut lah. Gimana-mana saja. Belanda kita duduk di Brunei, duduk di Malaysia, duduk buat rumah tangga cucu cicit beranak di Turki, di luar negeri, seluruh dunia. Orang petani. Tidak. Aku dengar sejarah petani. Lepas tu di debat ibu kota Bangkok sana-sana, orang petani saja. Di kampung apa ni, banyak kampung-kampung petani, kampung apa ni. Tidak. Semua sana itu dia jadi dengan automatik, jadi dengan keadaan suasana. Jadi setengah daripada setengah tu supaya anak cucu boleh tahu, buat sejarah sebagai sejarah. Sejarah negeri Cina, sejarah negeri tu negeri ni, ataupun sejarah kampung tu kampung ni, buat sejarah. Demo anak cucu cicit kita ni boleh tahu. Boleh tahu satunya supaya nak ukur dengan kemajuan dunia, kemajuan yang apa ni, yang kita tercapai. Ni masalah ni cukira. Di dalam benda dalam tangan kita. Ada cukup lekat. Nak tengok berapa, tengok dalam YouTube, tengok dalam Google.
Tu dia. Tengok dari telefon tangan. Nak kecek pun boleh, nak tengok gambar pun boleh, nak tengok sejarah pun boleh, nak mengaji ilmu pun boleh. Harga murah ya. Tapi nilai pakar guna dia ni cukup dekat. Ada dengan Quran, ada dengan tafsir Quran, ada dengan apa ni, cerita-cerita apa panggil, ada dengan goyek, ada dengan apa, cukup dekat. Di dalam telefon tangan. Halus. Ni nak ayat kaedah masa saat itu, sebagai sejarah kita. Lepas tu mulai daripada mana ni telefon tangan ni? Dulu itu ada telegram saja orang panggil. Di antara tu bagi ilmu sains lah. Ada zaman dulu nak telefon sana tu kena pusing krek. Lepas tu baru ambil tak di telinga. Pakai cek. Ya mak dia lagi tu. Loading tu jadi panggil menasah. Hak benar-benar dulu sana itu menasah dengan tak khabar. Seperti memang dulu itu sekolah-sekolah tak ada pakat mengaji, pakat mengajar kat kampung di rumah itu semua ya. Nak mengaji Quran, nak mengaji apa. Lo ni hebat. Hafal Quran ni 30 juz. Tino jatuh support lo ni. Ni kehebatan. Apa tu? Sejarah-sejarah kita. Sebab itu kalau kita supaya peringatan boleh royak pada anak cucu cicit cocok kita. Zaman dulu itu nak menanuk pakai kayu api ya. Lomi pakai gas. Lepas pada pakai gas, pakai kayu api pula dah lah ni menanuk. Kayu api. Menanuk. Gitulah. Dia panggil sejarah hidup. Hanu sejarah kesal-kesal dulu. Lepas tu sejarah hidup kita ni kena ada ubah lebih-lebih lagi pula. Tahun ke setahun. Ni satu mukarakum kita kena apa ni? Suluh. Cek tengok yang telah lepas maidah. Lepas dah jadi sejarah dah lah. Tak seka ni aku nak duduk setara ni mu ni. Jamin tu kah. Nak beli selipas keping pun tak ada jual. Ada duit tak ada nak beli. Pakai teropoh kayu zaman dulu lah. Tu kan kedai bel biduri. Orang Petino pun pergi makan puluk. Teropoh tu pandai tu tukar pun. Buat teropoh comel loteng orang Petino. Buat dengan kayu. Comel biduri zaman dulu. Allah ni tu buat bagai-bagai dah. Buat kasut dengan mah pun dah buat bagai-bagai. Hak tu mengikut. Ni apabila telah lepas meridah ia jadi sejarah. Tidak. Supaya kata boleh banyak sejarah kata dulu itu sekolah majlis sana itu duduk ni tempat sekolah sedadu tu. Lo ni lagi duduk belakang apa ni salah kelas ni. Belakang Cangwat, belakang Ampel Merang dah lah ni. Boleh tanah situ. Majlis, sekolah majlis. Lepas tu duduk sekolah majlis sana itu. Majlis sepoi, sekolah besar. Beralih hidup di serak ni. Ni duk ayak majlis jalan. Majlis tani nak buat sepatu. Majlis mana-mana sepatu. Hak sepik nak jadi luas kena cari tanah lain. Hala ni majlis sana itu. Cuma lotnya besar. Luas. Tempat pun luas. Di serak tu. Tu dia. Ni yang panggil kesel-kesel lama. Tak lama-lama sana itu. Majlis ni pun. Demo orang koramah ke apa. Boleh jadi cari tanah lain pula. Nak keluar lagi. Boleh jadi belakang. Ni nak ayat kata sejarah. Sejarah ni sebagai peringatan kesel-kesel dulu. Itu dah. Dulu itu, zaman dulu itu ni tempat duduk ni tersedia ni ada dengan usaha, ada dengan apa, rimah cukup. Lepas tu tebah demo, wak bangun ni, wak berjadi Cangwat. Itu dah. Wak berjadi negeri. Dulu itu panggil Cangwat saja, lah ni jadi terseban. Menjadi apa ni, panggil kata, pejabat apa ni, terseban ni dah. Lepas pada tu sedang mengajar mati sekedar. Dia duk tukar lagi, tukar mari.
Di segi pelajaran pun tukar mari. Dulu itu tak ada sekolah agama tempat kita ni deh. Ada pondok-pondok di semua ya. Lah ni tukar jadi sekolah agama. Baru tukar jadi sekolah agama dah. Menjadikan sekolah dua. Agama dengan saman selalu dah. Tak itu tidak ada ukuran orang panggil. Kalau ngaji agama dia tak jamin masuk kerja nak jadi belak jadi apa. Kena ngaji saman pula. Nak jadi belak jadi nempo. Kena ngaji saman. Kita suluh we kena jangan duduk bala. Tidak. Dan lagi pula sedang mengajar mati sekalian. Apa ni? Kita mari lagi. Bahagia tarikh manusia dan zamannya. Para ulama ahli tarikh telah membagi tarikh manusia atas dua bahagian. Tarikh yang umum dan tarikh yang khususi. Tarikh yang umum ialah tarikh yang menerangkan hal ehwal umat manusia dan keseluruhnya. Ini tarikh umum, iaitu para watisat tua pai. Dan tarikh khususi iaitu para watisat cepak. Ialah tarikh yang menerangkan hal ehwal suatu ummah ataupun suatu bangsa. Seperti umat Arab, wayak buku orang Arab. Ataupun umat Melayu, wayak cara hal Melayu. Dan lain-lainnya. Ataupun hal ehwal sebuah negeri, wayak hal negeri itu. Seperti negeri Mekah, Madinah dan sebagainya. Ataupun peri kehidupan seorang yang berjasa kepada Islam. Seperti tarikh khalifah-khalifah ataupun tarikh imam-imam, mazhab-mazhab yang masyhur dan sebagainya. Adapun zaman, tarikh menurut pembahagian ahlinya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu zaman dahulu purbakala, zaman pertengahan dan zaman sekarang ni. Mana kata adik pacuban anakut, kita kena tahu sejarah kita. Sejarah masa dulu, patut masa pertengahan dan masa akhir zaman. Tidak masa zaman sekarang. Zaman dahulu nak huraikan makna dia ayat ni, iaitu zaman dahulu iaitu purbakala. Itu permulaan ialah daripada zaman permulaan dunia sampai kepada kejayaan Rom sebelah barat pada tahun 476 Masihi. Dan zaman pertengahan itu permulaan ialah daripada zaman kejatuhan kerajaan Rom sebelah barat. Saat ni mana kejatuhan ni kerajaan Rom sebelah barat pada tahun tu deh. Lepas ni kerajaan Rom sebelah barat sampai kepada kejatuhan kerajaan Rom sebelah timur. Akibat dari penguasaan bangsa Turki ke atas kota Istanbul pada tahun 1453 Masihi bersama tahun 857 Hijriah. Tidak. Dan zaman sekarang itu permulaan ialah daripada zaman bangsa Turki menguasai kota Istanbul sampai ke masa sekarang ni. Permulaan tarikh bagi umat Islam. Ni khususi dah ni. Tarikh bagi umat Islam. Adapun permulaan tarikh bagi umat Islam ialah sejak Sayyidina Umar Ibn Khattab menjadi khalifah. Dan kisah yang menimbulkan ketetapan pemakaian tarikh ialah seperti pada suatu hari Sayyidina Umar Ibn Khattab telah menerima sepucuk surat dari seorang sahabatnya yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Dan kebetulan pula di dalam surat itu
tidak dituliskan hari bulannya ataupun tarikh pengirimannya. Oleh sebab itu Saidina Umar telah berfikir, tulis surat sepucuk tak ada dengan apa ni, hari bulan tak ada, tahun pun tak ada. Tak tu mikir kata, surat kiriman ni nak buat belah mana nak wui sepenuh. Lalu tu Saidina Umar telah berfikir bahawa alangkah bagusnya kalau surat ini dituliskan hari bulan ataupun tarikh supaya mudah diurus dan terbeza mana yang lama dan mana yang baru. Sebab tu kita sendiri pun ada dengan baca, ada dengan apa. Supaya mak tulis zaman dulu tu, mulai daripada kerja ada surat diary tiap-tiap tahun. Tulis kerja pada tahun tu, kerja mulai kerja wak gapo punya mana. Tiba-tiba saat itu deh. Cucunya mari, cucu besar lah deh. Mari nak nyipai rumah dia tengok diary ataupun buk ayah mak tulis kerja ayah mak pada tahun tu mulai daripada tempat satu Mekara wak gapo ratik kerja gapo berjaya tak berjaya belah mana, lepas tu cara perancangan kita nak buat kerja tu dah ada dengan tanda-tanda cucu mari tengok dia kata cikgu nak jadi sejarah. Jadi sejarah saat itu dia ada dalam tu. Kita nak boleh berjaya satu-satu perkara saat itu, boleh tengok dah Allah gitu lalunya. Boleh tengok usaha kita dan cara ukar masalah. Hak besar sekali saat itu dengan pekerja satunya buat rancangan, buat dah apabila ada masalah. Apabila ada masalah kita nak ukar belah mana. Orang panggil kata, ayah mak ni buat panggil masuk dalam kerebuankan kit pen tampen ke panah pen. Hak ni hak slogan hak sekolah dewasa ataupun slogan daripada keseksaan nok rongdian. Tu dia. Sekolah dewasa. Sekolah ketua panggil. Dulu kita panggil seksa puyai. Bukan seksa pudik dak. Kesel-kesel tu tulisan kita sana itu boleh jadi sejarah. Cucu pamit dia hanya minta, dia kata molek, dia kata nak ngaji sejarah cikgu, dia kata tu dia. Hak ni tak ada tulis dengan cara resmi dah. Banyak lagi diary ni seperti mana untuk mai buat rancang ruangnya ni, dia mak tulis habis hari tu kecek buku gapo belah mana. Tu dia. Lepas tu dapat apa ni pesokongnya pendengar banyak mana dalam hari-hari je. Lebih-lebih lagi lo ni di dalam Facebook pula dah. Boleh sebar bagi seluruh dunia. Tak ada kena turun modal apa. Turun modal iaitu masa saja. Turun modal sikit dapat kelabat banyak. Kita boleh belah kaji cara-cara hidup kita nak buat balas mana mau jadi munafaat. Setiap satu nafas, satu saat itu nak jadi munafaat bagi kita dan bagi keluarga kita dan masyarakat kita, utama sekali kepada agama kita. Kita buat gapo kata untuk agama. Kita nak jaga belah mana agama. Nak jaga agama kena semaya 5 waktu. Kena mengaji, kena belajar hak agama. Baru kita nak boleh beramal. Itulah. Dia bahasa dia kena mengaji. Penting di dalam Islam. Begitulah. Lepas tu dalam cara nak ukar masalah saat itu deh. Banyak ke panggil bahagian agama yang mau boleh ingat lagi deh. Kasihan dah boleh ingat lagi. Dia kata hai pla ka kindai chua neng wan. Hai wicha ka chai dai chua ciwan. Bagi ilmu bagi ike kami makan sekadar sehari. Bagi ilmu pengetahuan kami guna siapa mati. Mana kata cara-cara nak ukar masalah kena ilmu ilmu. Kalau ikan makan sehari pun. Mana kata mai tolong dengar supaya mana
tak tahu nak royak dah. Hendak jadi lah ni. Jadi buat we demo malah kerja. Tak malah kan kerja sara dah. We belaka dah. Ada belaka dah. Molek juga tu. Tetapi dia satu abad satu masa. Kerja tiap kerja dia tak supa. Semua tu kena tak? Kena. Tapi apabila kita belah kaji, kena belah kaji juga. Kalau beri lagu tu supaya anak kita pergi duit dengan pergi anak dengan duit. Tak ada pergi dengan ilmu pengetahuan, tak ada pergi dengan pengalaman. Tak ada. Ikut anak. Kadang-kadang anak tak mau pok beli bui, mak beli bui. Ni jangan kata apa duk sekolah matium ni ada telefon tangan 2-3 telefon. Kena duit banyak. Hak ni dia panggil perak anak dengan duit. Akhir je jatuh boleh tengok. Kita nak perak sebagaimana klon saat ni sebagaimana apa ni kata-kata hikmat saat ni. Hai plah ka kindai chuan dengan ni slogan hak kosono. Kosono kata we ike makan sehari habis. Mana kata kalau tolong batu we duit makan sehari habis. Tapi apabila we ilmu sana itu nak ngaji buku gapo. Neh. Hai plah ka kindai chuan dengan hai wicha ka cai dai chua ciwan. Bagi ikan pada kami makan sekadar sehari habis. Kalau bagi ilmu pada kami guna siapa mati. Ilmu kau guna, kau menambah, kau labur, kau banyak. Ni slogan cara pendidikan anak. Pendidikan kepada umat semua. Sebab tu kita tengok satu-satu abad, satu-satu apa ni. Tengok we mudah, right? Tapi kalau ajar ilmu sana itu, dia hidup di mana-mana, dia ada ilmu. Dia ada pandai. Kalau orang Tino, cara wak lauk, wak makan, wak gapo kau tu kau ni. Tiap-tiap ilmu lah. Dia hidup belakang. Pandai buat lauk, pandai buat tepung. Buat sudah. Berjual, dia dalam kampung terlebih dulu. Terang kau lama, kau besar. Ada duit, ada modal, kau menambah. Jadi buka, jadi kelem, besar pun ada. Ni nak royak kata apa ni cara-cara didik kita kena we ilmu. Jangan we harta, we ilmu. Kalau we harta pakai kau habis. Dia we ilmu kau menambah harta. Fikir mik sendiri tu. Ni sejarah. Ni ayah mak duk ulai kaji ni berkenaan dengan sejarah. Nak ayat atas masa tu. Dia kena ada apa ni ada semangat, cara-cara nak bakit semangat. Sebakit semangat balas mana kita kata. Give me feed, I eat for a day. Give me to learn, I eat for a long time. Bagi ikan kami makan sekadar sehari. Bagi ilmu penawar kami guna siapa mati. Gitulah sedang mengajar mati sikit. Kita boleh cara berdidik ke anak. Anak jamak tak ada cadas harta apa dak. We ilmu. Lah ni dia boleh bawa diri. Dengan apa boleh apa ni? Boleh beli sekadar sekak apa ni puntan ada. Pam campin puntan ataupun kemustahat asas dah. Kemustahat teh asas apa panggil. We ada kalau ada dalam rumah sana itu, we ada mutu garik-garik sutir pun tak apa dah. Untuk nak pergi beli, nak pergi ke mana sana itu mudah. Kalau anak ramah beli kereta garik-garik sutir pun tak apa dah. Tak ada dalam tewah tanah. Ni kebunkan kitpen yang panggil. Kitpen campin ke panah pen. Ya ada pandai mikir, pandai buat, pandai ukar masalah. Selepas pada tu nak molek kalau dia mau ada kalah dah. Cara nak ukar masalah saat itu mudah-mudahan payah nak cari juga ni nak bertemu ni. Nak temu kata cara-cara. Ada kala aku tulis di buku. Wak jadi apa ni? Wak jadi tarang. Tarang tu patut toreh belah bagi jadi pak.
dalam antara pertama sana itu panggil sabab. Lepas tu yang kedua panha, yang ketiga sahid, yang keempat witikah. Tidak. Ni cara nak ukar masalah kita buat dengan sendiri pun boleh. Buat dengan sendiri boleh. Seperti kata sabab keadaan. Keadaan sekarang lah ni gapo, kita ada susah gapo. Ataupun kita nak gapo. Ataupun tak cukup gapo. Nak ukar masalah tak boleh, dia pening. Buat tarang lagu tu sebab keadaan lah ni anak ramah. Tidak. Keadaan lah ni dulu itu 2 orang ya. Lah ni penuh rumah gagal musuh. Apa tu ikut gapo jadi. Lepas tu nak ukar belah mana? Sebab keadaan anak ramah. Panha masalah satunya tak ada duit, yang kedua itu lebih masalah tadi tu. Lepas tu sahid sabit po boleh tak ada duit. Dia sahid sana tu satu utama sekali dia kata tak pandai urusan, tak pandai cara nak cara duit sana tu. Lepas tu bitikan nak lah mana. Abang kata kalau macam kata tak cukup duit anak ramah, sahid sabit apa? Sabit anak ramah kita duduk sepur dengan orang 2 orang. Yang anak ramah kita kena duduk cara ramah. Kena ada pandai jimat cuma. Ni cara ukar masalah. Witikah kata neng perayat. Hak mana tak capai sabakar. Untuk nak pakai guna duit tu juga. Seolah-olah kita boleh pakai gaji 10,000. Nak mana 10,000 tu nak bercukup dalam keluarga. Sudah tengok. Hak mana tak capai tak usah kacau. Ambil yang penting-penting. Apalagi kita duduk dengan macam pen puntan. Cara kecapainnya asas apa ni? Hak penting. Seperti mana nasi kena ada. Ikan sardin kena ada. Telur kena ada. Tidak. Hak lain kau kira. Ini cara hidup. Bukan nak susah semua. Kita pun situ. Ni cara ukar masalah dia. Orang kena pergi konon perak. Rojak buku tarikh. Ni tarikh jugalah ni. Mana kata tarikh 1 abad ke 1 abad yang tak serupa. Ni seperti mana Allah ni. Kita kena beringat. Dari telefon tangan. Ada berbagai-bagai tipu menipu. Kita kena jaga. Kena jaga. Jaga jangan gaduh. Mana jaga yang gaduh. Turun modal 100 boleh labur 1,000. Jangan gaduh. Tapi syarat kena turun banyak. Dia pandai pusing. Dia buat mukadimah dah. Turun 100 boleh 1,000. Siapa tak mau? Nak belakang. Tapi syarat dia kata kena turun 10,000 seorang. Hasilnya nak dapat 1,000,000 seorang. Dengan masa cepat panggil. Tu kablalak mata nak. Merah turun 10,000. Pakak turun 10,000 tu kira. Orang berdegu-degu pakak dah nak. Merah lagi. Berapa ribu juta tak tahu. Merah. Right? Habis. Lagi hadu mengadu kalau pak di mana sana itu. Nak ambil duit kelih. Nak hadu lah mana. Tu perak takor ke dah. Sudah. Hal ni semua sana itu kita jangan gaduh. Dan pakai guna telefon jadi manfaat. Jangan boroh, jangan apa. Jangan apa ni, jangan kita kena suluh. Pakai kena lah kecek-kecek muda-muda kata. Pakai telefon jadi manfaat. Nak pakai mutu kereta jadi manfaat. Kalau tak capai tak sadar beli kereta. Tapi apa? Tiap-tiap tahun kena bayar asing. Kena buh minyak. Kalau tak ada kerja, cari pusing kerja juga. Tak ada urusan, cari urusan. Nak pergi berjalan, nak pergi apa. Tu semua tu. Mubazir belakang. Dia masuk sakut paut dengan hukum syarak kita ni. Kalau mubazir, sedara bagi setel. Lepas berkaitan dengan berdosa.
Bazir berdosa. Ni semua sini kena suluh. Ambil agama mai tak magai. Tahun baru ni ambil agama mai duduk depan. Tahun lepas dah kita tahu dah. Agama duduk tak ada banyak kali duduk depan. Tahun ni kena jadi agama banyak duduk depan. Baru kita duduk seni. Seni dunia dan seni akhirat. Dia tak lekat utai dunia. Akhirat pun tak ada lekat utai. Ni utai kelilip ni. Atas dunia ni. Masa nak mati tak turun. Lekat utai. Pejam mata tak rapak. Panggil mati. Kita nak buat gapo san itu deh. Nak pejam mata rapak nak balas mana. Kita kena pandai terdebir panggil. Deh. Siapa dia pandai terdebir itu selamat dunia dan akhirat. Widya belah bagi mana mustahak, mana tak capai. Seperti mana api-api san itu dalam rumah kita. Lah ni segala-gala ekonomi dia jatuh berlaku seluruh dunia. Bukan tempat kita saja. Lepas tu duit apa jatuh, naik turun. Mata duit tu, harga duit tu. Tidak. Lalu tu kita kena jaga. Ni semua ni sakut paut dengan apa? Sakut paut dengan tarikh dia panggil. Tidak. Permulaan masa pun sapar kat lah ni deh. Pukul hari ni ialah apa ni? Ialah hari ni demo pun nak apa ni nak suruh royak kata waktu semaya deh. Alhamdulillah. Hari ni terima kasih kepada Dek Nan kita dan Dek apa ni Fauzan kita apa ni buat apa ni photostat mari jadual semaya. Mengikut jadual semaya san itu di kawasan tempat-tempat kita ni ialah hari ni waktu subuh pukul 5:08 minit. Zuhur pukul 12:21 minit. Asar pukul 3:42 minit. Dan mengerik pukul 6:15 minit. Lepas tu Isyak pukul 7:27 minit. Begitulah waktu semaya pada hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada peminat kita. Ada gapo nasihat weh. Pakak-pakak tambah, pakak-pakak nak jadi selamat belaka. Ayah mak tak nak kata apa. Lepas tu apa ni ada gapo nak apa ni nak apa ni pakak-pakak beki. Pakak menambahkan nak keselkan kepada ruangan kita. Nak orang ramai boleh tahu seluruh dunia. Kata lo ni di selatan Thai kita apa kegiatan, apa pengajian dan apakah apa ni urusan pok-pok kita pakak duk mengaji belajar lo ni. Lo ni ada sekolah tadika, ada sekolah apa ni hafiz Quran, hafizah dan hafiz yatim tino pakak apa Quran 30 juz. Masya-Allah, alhamdulillah. Lepas tu masa kita ada hari ni ialah pukul 5:08 minit dah. Masa dia ada lagi dalam 7-8 minit lagi. Lepas tu marilah kita nak buat kesimpulan berkenaan dengan tarikh Islam. Tarikh Islam penting kita kena mengaji belajar. Ayah mak duk mengaji di sekolah majlis agama Islam, mengaji tiap-tiap ilmu. Tafsir Quran, ngaji hadis, hafal hadis. Lepas tu apa ni tulis hadis, buat jadi sebuah panggil lecture. Apa ni ustaz mengajar sana itu kita buat dengan cara apa ni cara rekah panggil. Buat menjadi sebuah kitab. Ya mak gaji ni kata. Tulis dengan tangan. Dah zaman dulu itu apa ni komputer pun tak ada, apa pun tak ada apa sekarang. Ada apa ni tarik tangan pun tak ada. Tulis turun dalam apa ni patu dunia. Buat menjadi sebuah kitab. Hak ustaz mengajar dah. Hak mudah-mudah apa ni hak buat kesimpulan buat jadi apa ni nak bagi kepada rung-rung adik-adik pula. Tu dia. Tapi lah ni dah kedak lagi wallah alam macam mak pada titam dah. Tu dia. Jadi orang belakang boleh ngaji hadis dengan cara mudah. Tu dia. Lepas tu banyak ngaji hadis, ngaji apa ni tarikh secara Islam, ngaji belakang. Sikit-sikit sebanyak sana itu
dia tak sunyi orang kita kena ngaji setiap ilmu. Cukup lekat. Baru kita nak jagakan diri kita, keluarga kita dengan selamat sentosa. Lepas pada tu, lepas pada semaya kita akan nak kecek pula buku membina keluarga sentosa. Lepas tu masa kita ada sikit sebanyak lagi. Yang mak pun bukan main sejak lebih ni hari ni. Mula daripada pukul 4 sampai pukul 5 dekat hari ni subuh pukul 5:08. Lepas tu ajak mak nak berehat buat sementara, seruh kepada Dek Nan, ada seorang azan tanah masuk waktu subuh pagi ni. Kita berehat buat sementara. Begitulah sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita mai sambung pusingnya yang kedua saat itu beradu semaya subuh sudah pakak berdoa wis selamat belaka dan minta ampun dah sekalian dosa-dosanya dan apabila sebagai bui kuat ke imeh dan minta maju jaya dunia dan akhirat. Tidak. Sedemikian hormati sekalian, patu masa kita pun cepat sangat. Usaha ketak gegeh yang mak ni nak dengan masa lepas tu kerana masa waktu subuh bermolek dah masa yang berkah malah boleh sikit tapi berkah kesel sana itu kita bergetar dalam hati bersebut kata nama Allah sana itu masa bergetar dalam hati masa ada semangat masa ada cara nak buat amal ibadat kepada Allah SWT. Utama sekali amal ibadat ialah menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu dapat pahala. Orang mengajar pun dapat pahala. Kita pun dengar dah, kita hajar demo dapat pahala. Kita kena cari peluang dengan mengaji, belajar, lepas tu mengajar. Yang hidup dia. Hari ni kita nak cuek sikit berkenaan nak kita nak bina keluarga sentosa panggil dalam modok kita. Hari ni ialah sebagaimana Allah Subhanahu Taala menciptakan makhluk ini secara berpasang-pasangnya samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikan secara berpasangnya ada lelaki dan ada perempuan. Kemudian Allah menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangan. Tuhan buat siap takut dah. Cara hidup berpasangan itu belah mana? Nak duduk segu-segu dia panggil. Berpasangan mana kata duduk segu-segu. Supaya lahirkan sentosaan. Nak jadi keselamatan nak belah mana? Dan kebahagiaan di dalam hidup. Iaitu dengan cara berkeluarga melalui proses perkahwinan. Dia tak menikah lagi menikah. Jangan hidup kendak saja puluh-puluh tahun mari takutnya jegeluh gi tipu di setel sana jegeluh gi ngata khabar. Lalu tu kena tuju nikah. Tak usah duk kira banyak ngapo ekak ngapo, kita cari titih baris mengikut sunnah Nabi. Nabi suruh nikah. Kalau tidak kuasa menikah kena puasa. Takut syahwah kita sana itu turut setel mari ka ni peralo setel. Nak jatuh dalam zina, nak jatuh dalam kebinasaan. Lalu tu melalui proses perkahwinan ataupun pernikahan. Di mana daripada perkahwinan ataupun pernikahan itu terbentuk sebuah keluarga kecil. Kemudian keluarga itu berubah menjadi keluarga besar apabila lahir anak-anak dan terus kepada cucu, cicit, cocok. Kita nak jadi cicit cocok yang sah bagi hukum. Lalu itu sedang menghormati sekalian. Penting dalam Islam kena menikah kahwin. Menikah kahwin pun ada. Menikah kahwin, menceraukan, lepas tu nak rojok kelik. Ni tertib hak Islam. Dia ada cara cara tertib nak menikah kahwin macam itu belah mana orang tua dulu terus buat mari dah mengikut hukum weh. Kena pergi cari menatu, cari apa,
jalan lagi cari menatu nak beri ke anak. Lepas tu apa ni? Setuju dah cara menikah kahwin, beri sempurna, beri kena bagi hukum. Tu dia. Menikah sudah dah saat itu, kita berjalan turut hukum. Nak belah mana jalan turut hukum saat itu, tak lain tak bukan. Kita kena mengaji dan belajar, dan cara-cara kita nak hidup dalam keluarga belah mana, kena tanggungjawab gapo gatik, suami tanggungjawab gapo, isteri tanggungjawab gapo di dalam hukum syarak. Ada siap lakon dah. Hukum hakam ada siap dah. Orang mudah-mudah orang jatuh cari nafkah. Orang betina belak anak. Jagakan rumah tangga, belak anak dan jaga selia aksa kepada suaminya. Balik suami saat itu kena ada kerja. Kena cari nafkah. Kerana lo ni dia belik belah pokok tu kau ni. Kita buat tu ukur syarak. Jangan turut dunia, jangan turut agama asing, jangan turut budaya asing. Kita kena turut hukum syarak di dalam Islam kita ni. Keluarga adalah salah satu unit masyarakat yang kecil-kecil. Ia merupakan salah satu masyarakat yang sangat penting. Kerana ia boleh apa? Ia boleh menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat akan menjadi baik ataupun buruk terhenti di atas peranan keluarga. Kita perhati tengok dalam kampung halaman kita. Kalau keluarga bahagia semua saat itu selamatnya duduk dalam kampung halaman. Orang lain masa nak masuk dalam kampung halaman kita. Masa nak pergi bekerjasama, masa nak pergi berziarah. Itu dah. Berasa nak ambil buat contoh teladan yang baik bagi kampung-kampung yang ada urusan dan pemimpin pemolek dalam kampung dia kena ada pemimpin. Pilih pemimpin yang beragama, pemimpin yang soleh, pemimpin selalu berjalan di atas jalan turut turut hukum hakam Allah SWT. Lalu tu penting benar. Kerana apa? Kerana telah panggil fantung dah. Kata dunia ni nak selamat ni mari daripada keluarga. Keluarga belah mana? Keluarga kita lala ni, kita keluarga mengikut hukum syarak. Mengikut hukum syarak. Perjalanan yang selamat ialah berwaspada. Waspada pertengahan. Jangan lajak sangat, jangan ni duk oyak semua duk jadi musibah ujian dan fitnah daripada Allah SWT. Bala-bala turun mari kan ufak kita duk buat sendiri. Berbagai-bagai rupa bala buat. Lok calo anak pokok tu kau ni. Laki bini pun sepatu juga mung duk suku, aku duk suku. Kadang-kadang ada bala habis diri dah. Kocek aku. Lagu ni dia panggil bukan perkahwinan. Dia perkahwinan untuk orang dua orang jadi bersatu. We ada sifat perasaan tolong menolong, kasih sayang. We hidup di dalam keluarga. Kalau nanti sebentar. Lepas tu nak peluang lagi 15 minit akhir tadi tu. Kita nak terima telefon. Lemon nak nasihat gapo, nak tanya gapo deh. Kita nak pergi ni dulu. We tahu kata keluarga bahagia tu tertib dia belah mana. Yang pertama sekali dapat menyahutkan perintah Allah SWT. Nikah kahwin ni. Buat wisah bagi hukum. Bagi perintah daripada Allah SWT. Suruh nikah kahwin. We kena daging dengan hukum syarak. Yang keduanya, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Dan yang ketiga, berkasih sayang dan berkasih mesra. Yang keempat,
dapat menahankan daripada maksiat. Tidak. Lepas tu ialah pak tertib san itu, kita mari ambil faham satu persatu. Yang mana apa ni? Keluarga itu aman, santosa, ialah boleh melahirkan anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia, mengenali tugasnya dan tanggungjawab. Dan membina keluarga adalah suatu perkara yang ditututi dan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana terdapat beberapa matlamat penting di antaranya. Kita menikah kahwin turut perintah Allah dan Rasul. Ni dia dah. Supaya apa? Jika keluarga itu aman, santosa, ia boleh melahirkan anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia, mengenali tugas, dia tahu kewajipan dan tanggungjawab. Tidak. Dan membina keluarga itu adalah suatu perkara yang ditututi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana terdapat beberapa matlamat penting di antaranya. Ialah pertama, dapat menyahut perintah Allah SWT. Tidak. Kita boleh buat mengikut perintah Allah SWT. Terima perintah Allah SWT. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'ah." Rawahu Bukhari. Maksudnya, wahai pemuda, siapa di kalangan kamu mampu, maka hendaklah ia berkahwin. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya, itu adalah frisai panggil. Magai untuk umat Islam semua. Dan untuk manusia semua. Dia suruh nikah kahwin. Dan Nabi pula wisokongnya. Hadis ni iaitu rawahu Bukhari. Maksudnya, wahai pemuda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Falyatazawwaj. Siapa di kalangan kamu mampu, maka hendaklah ia berkahwin. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Maka dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya itu adalah frisai ataupun penahanan nafsu. Cara-cara nak menahan nafsu. Kita ada kebolehan, kita menikah kahwin dengan segera. Kalau tidak mampu, tak siapa masuk ataupun tak tak boleh kahwin lagi. Kerana kewajipan sana itu hanya kena tanggungjawab. My prom orang panggil. Nabi suruh puasa. Lalu tu maka adalah berpuasa. Sesungguhnya itu adalah frisai ataupun penahanan nafsu baginya. Jadi melalui berkeluarga seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah dengan molek. Orang menikah kahwin boleh tunaikan perintah Allah. Tidak. Boleh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh menyahut beberapa perintah Allah, terutama dalam hal yang berhubung dengan kehidupan suami isteri.
boleh menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Tamneng hak tu hetak siap belaka dah. Iaitu tu hukum hakam. Kalau tak menikah tak jadi ayah, tak jadi ibu. Bawa menikah kahwin, terwi tamneng, laki-laki ialah ayah dan perempuan ialah ibu. Dapat mendidikkan anak. Setiap anggota keluarga masing-masing dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Maka di sana akan lahirlah keharmonian dan kesentusaan keluarga, serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek-pendek dengan masa saat itu tak banyak deh. Lalu tu ruangnya ayah mak royak betul-betul dah. Kata ayah mak ni sebagai tebah pelorang. Nak kata mengajar sangat pun bukan. Kena mengajar sangat je kena berkelas. Mengaji satu-satu pelajaran selalu. Hak ni ayah mak ni pelorang-pelorang tiap-tiap pelajaran. Kita nak tahu nak buat amal ke apa, kita tahu sejarah sejarah Islam mari pada mana. Lepas tu apa ni semasa ke semasa Nabi seru agama belah mana dan Nabi isih belah mana, Nabi buat contoh teladan belah mana, kita boleh mengikuti. Hak ni kena mengaji tambah lagi. Hak nak mengaji sungguh ialah mana? Di masjid besar babak Espanyol dan babaknya kita sana tu kata tu siapa Malaysia mana jemput mengajar. Kerana seorang alim ulama yang mengajar sana itu dengan bijak pandai, dengan halusi. Lepas tu Dr. Lutfi dengan semacam mana dengan Haji Berau nama dengan terkenal tu. Tak ada lain kali waris ya mak ya. Abang sana itu dia habis doktor bagi agama. Dan lain-lain lagi. Di selatan kita ni banyak orang alim. Dia ada lagi banyak orang alim lagi. Lalu tu kita kena pakak-pakak apa ni membinakan. Acik boleh nak buat sekolah perguruan agama. Sekolah perguruan agama. Kena buat sekolah. Cara nak mengajar sana kena ada cara-cara dia. Sebagaimana bagi Samad, dia ada sekolah perguruan. Orang ni jadi kru, kena pergi mengaji situ. Dan cara tertib nak mengajar, nak berapa belah mana. Ada cik Witya. Bagi cik Witya cara mengajar belah mana. Apa dia cik Witya? Itu dia. Orang panggil ada apa ni ilmu psikologi cik Witya. Dan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu dapat mendidikkan anak. Setiap anggota keluarga masing-masing dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Hak tanggungjawab tu jadi satu ibadat. Kerana dia bersangkut paut dengan dosa dan pahala. Kita belanja bina bekah bini dapat pahala, perak anak dapat pahala, semua dapat pahala belaka. Tapi buat kena dengan upacara dia. Dia jadi ibadat nak malam mana. Dia panggil tanggungjawab. Perak dan didik anak setengah ilmu. Ya dia haluh lagi dah. Mengajar, ajar bersaleh, ajar kucuk, ajar apa, ajar makan ni gapo jangan mubazir. Tidak. Kok ajar, kok betul, kok baik lagi. Yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Belah mana sih dia mengajar mati sekadar? Dengan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Maksudnya, dialah yang telah menjadikan kamu semua daripada hakikat diri yang satu.
Dan ia mengadakan daripada hakikat diri itu pasangannya, iaitu diri suami isteri, untuk bersenang hati dan bermesra di antara satu sama lain. Dan lagi pula satu ayat lagi. Falamma taghasyaha hamalat hamalan khafifan famarrat bihi. Falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Dari surah Al-A'raf ayat 189. Maksudnya, maka setelah suami mencapuri, bersetubuh isterinya, mengandunglah ia secara rengeh dan berlalulah masanya. Kemudian apabila ia banyak bulan dan berasa bemel, berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka dengan berkata, sesungguhnya jika engkau wahai Tuhan kami mengenirnyakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini berdoa. Terlepas pada itu yang ketiga, boleh berkasih saya bermesra. Malah mana? Iaitu satu dalilnya daripada ayat suci Al-Quran Karim, firman Allah SWT, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam surah Rum ayat 21 maksudnya, dan antara tanda-tandanya yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan berhidup mesra dengannya. Dan ia jadikan perasaan kasih sayang dan belah kasih di antara kamu. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Ini dalil ayat suci Al-Quran Karim. Apabila suami isteri merasakan bahagia dengan hidup bersama di dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang, maka anak-anak juga akan terbesar di dalam keadaan begitu cara. Kalau ibu bapa molek lah anak kecil muda-muda lagu tu, kalau ibu bapa karut, susahlah anak. Begitulah bagaimana menikah sudah dah, kadang tak menikah, duk sana mengandung sudah, beranak sudah, kita tak apa umur demo, tak sepera. Nak pera belah mana tak ada kerja apa lagi. Dia bergalak saja baru. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Bukan benda penat, bukan benda payah. Kita setuju menikah. Kena bagi hukum. Kena bagi hukum. Nikah kahwin. Tidak. Baru nak jadi anak yang sah bagi hukum. Kenapa? Banyak lo ni tu. Terjelabak dengan berzina. Galik-galik buat tak berkarik. Lepas tu kadang-kadang berjatuh anak, berdosa besar pula dah situ. Dan itu kita nak lepas daripada ni, ibu bapa kena pandai, kena tahu dia siapa umur, siapa masa ni, masa galak yang mari jumpa kita dulu. Tapi tu sesak, nak menikah kahwin payah, nak cari bini pun payah. Kadang-kadang pergi minta dah nak demo. Kadang-kadang setahun makan gaji dah, dia gaji sikit. Nak belah anak dia belah mana, ambil nafsu mai duduk depan. Tak tahu dia ada setengah tak faham lagi kata menikah kahwin ialah kamsang Allah SWT dan Rasul. Nikah kahwin ni agama, jadi ibadat, satu ibadat. Kenapa? Kena tanggungjawab banyak perkara.
Tok laki kena cari nafkah bini. Bini kena taat pada suami dan jagakan anak pinak. Lepas tu ada cara-cara nak minai malah mana Nabi dalam istilah royak siap belaka dah. Cara nak minai nak puasan itu dan cara nak menikah kahwin yang duk tak belanja banyak sangat. Dak itu duk lagu tu. Hak ni dia jadi fitnah banyak. Deh. Kita ambil agama duk depan ni. Siapa masa siapa punya semua tu hidayah daripada Allah SWT dan taufik daripada Allah SWT. Wisdakan diri ya siapa masa siapa punya. Tetapi yang sebenarnya kita kena berdoa. Deh. Doa ya Allah Tuhanku minta capaklah isteriku yang beriman, isteriku yang beranak banyak. Yang benih molek. Itu dah. Isteriku yang pandai, yang kuat agama untuk mendidikkan anakku dan untuk menjagakan harta benda aku. Isteri sana itu dia kena cara hak tu. Laki-laki dengan caranya ialah juru pergi cari nafkah dan juru kerja juru jaga, juru gapo semua gala-gala. Itu dah. Yang mana? Iaitu kasih mesra. Yang keempat ni. Apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup bersama, suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang, maka anak-anak juga akan terbesar di dalam keadaan begitu, akan merasai nikmat kasih sayang, menikmati ketenangan jiwa di waktu yang sama. Ia boleh melahirkan pemikiran yang waras dan cergah, jauh daripada geluh gesah dan penyakit-penyakit jiwa yang boleh merosakkan kepribadian seorang. Susah tepuh belaka. Buku susah tepuh belaka. Tetapi dari susah dia ada senang. Kita usaha, kita cari peluang, mengaji ilmu, mengajilah, carilah ilmu. Yang keempat. Yang keempat dapat menahankan daripada maksiat. Di samping berkeluarga itu salah satu ibadat kepada Allah SWT. Ia juga dapat menahankan seorang daripada terjatuh dalam kesalahan. Tak terutama dosa-dosa melalui penglihatan ataupun pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Itu dah. Bermulai dengan masa dah. Lalu tu buat kesimpulan kata ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih sayang dan cita mesra. Jangan kata huduh perak anak wi molek, jangan mengepek banyak sangat pada anak. Kita kena gaya. Kena gaya. Ada malah mana sana anak perak anak pun alhamdulillah. Tapi mana kata budak, kita kena tahu cara-cara. Budak tu budak situ. Ngaji belah mana pun duk budak situ. Dia ada lagi lah. Dia panggil kata kalau buah kayu sana itu dia tak tinggal pohon lagi. Mudah-mudah. Dia kata kano ni dia tak tinggal pohon lagi. Sehari dua lagi dia lupa pohon. Tak apa. Baru mani duk masai lagi. Mana kata duk buah lagi lah. Budak-budak sana itu. Kena sabar. Ada peminat kita mai mesuara tanah walah mana ni dia jadi apa ni Imam Hafiz dah yang mengaji habis 30 juz dah, tapi tu duk ada lagi pengabuh budak bahasa dia kita kokot beri nasihat ke sokong we anak mengaji lolo ni nak molek tu Hafiz dan Hafizah dia ada peluang dah lah ni tidak kenapa? Kerana jadi manusia sana itu sama belaka. Otak duduk atas kepala belaka. Tak ada duduk di atas bahu, tak ada duduk di lutut, tak ada di pusat otak dia. Otak yang tinggi sekali, jagalah otak akal fikir. Mana kata kita sana itu beri pengalaman kepada anak kita, cucu cicit kita. Kerana bubuh di dalam otak. Kalau lagu ni, orang bahau ni, dosa besar lagu ni, wak wiftunah dah demo duk harap kita duk bau. Tidak. Jadi lalu itu ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih sayang dan cita mesra kepada anak-anak
supaya mereka dibesarkan dengan keadaan baik. Kerana kita dengar kasih sayang, cinta mesra itu sebagai asas bagi kesuburan anak-anak, sama ada dalam aspek kejiwaan dan juga kemasyarakatan. Dan sebaliknya, jika anak-anak tidak mendapat perkara tersebut, ia akan dibesar secara peceng, dia panggil. Dan akhirnya ia akan membawa masalah kepada masyarakatnya sendiri. Oleh itu, marilah kita sama-sama membina sebuah keluarga yang harmoni, berbagai-bagailah cara mendidik kita, jadi aman sentosa, tenang dan berkasih mesra. Semoga dapat melahirkan generasi yang baik dan berguna kepada agama dan masyarakat Islam, insya-Allah. Lepas tu masa ada 5 minit lagi, marilah kita sama-sama komen ni daripada air bagus ni. We Maria ni sama. Mana? Assalamualaikum Wajah Mak. Assalamualaikum Wajah Mak. Saya ni Ju Hajai. Saya ni Ju Hajai. Nan diharikan Ayah Mak teto ni celeu. Alhamdulillah. Batu mari we Maria kata belah mana? Dia kata saya ko plek caiเหมือนกัน sayaก็แปลกใจเหมือนกันทำคนอยู่มาเลถามคนอยู่มาเลฟังได้แต่เราอยู่หัดใหญ่หาไม่เจอ malu kati pandai kelolo pagi-pagi dek Maryam. Dia kata kita duduk dekat ya, orang Malay duduk dengar Ayah Mak berdiri dah. Lepas tu dengar khabar berita daripada Malay, cari-cari pusing Ayah Mak. Ya duduk hanya ini ya. Alhamdulillah temu dah ruang Ayah Mak. Lepas tu terima kasih deh kepada We Maria. Lepas tu telur wayak-wayak dia mau hubungi pula deh. Segala ilmu Ayah Mak bagi sana itu pakailah guna. Belahlah dengan masa sikit pun tak apa. Tapi jadi amal ibadat. Deh. Tidak. Mari daripada mana lagi ni? Salam daripada Naimah. Salam Ayah Mak. Manut luan tu sang cak din. Lek klapไปสู่ดินอย่ายิงพยองแบ่งแยกชนชั้นวรรณะแม้นว่าจะมีตำแหน่งเกียรติยศฐานะเพราะอัลลอฮ์ให้apa niให้ทุกคนนอบน้อมและเจียมตนsedar diri deh เจียมตนดอให้อัลลอฮ์ตอบรับอามัลของตัวเองและทุกคนAmin ya rabbal alamin. Allahumma man apa ni anak imah ni ya boleh molek alhamdulillah pakak mikir tengok deh. Dan ni daripada Abdullah Yeng ni. Salamkah Ayah Mak? Kok mana Abdullah ni? Salamkah Ayah Mak? เพิ่งapa ni เข้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกค่ะแต่ฟังทางวิทยุมาหลายปีแล้วยายเปิดให้ฟังชอบมากๆค่ะ terima kasih. Ini mari daripada tengok masa atik ni deh. Patu daripada Mumunah Dumide. Salam Ayah Makและเพื่อนทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์กับคำสอนในวันนี้banyak lagi ni masya-Allah dia dak ni yang masa tak apalah tak ada tu alhamdulillah. Sakirah itoso salam Ayah Mak selamat tahun baru deh dan ขอให้Ayah Mak อายุยาวและมีความสุขแข็งแรงได้อยู่ในรายการนี้ตลอดไป terima kasih. Ni selamat tahun baru ramai ni. Tahun baru sebagai ukuran yang tidak serenok sangat dengan tahun baru. Ukuran ni untuk kita nak isapkan diri kita, boleh cek diri kita selepas maidah setahun tu kita tua kita setahun, apakah dapat kejayaan, apakah dapat apa ni, kita boleh mikir pakak mikir. Hak ni daripada mana? Cirawan lah. 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 Cirawan lah.